Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan peluang ini dapat saya membuat satu pembentangan ataupun persembahan bagi kerja khusus PIMK 2112M, iaitu Tahsin Tilawah Al-Quran. Bagi mata pelajaran ini telah diajarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Armi bin Yusuf. Dalam subjek Tahsin Tilawah Al-Quran semester ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Armi bin Yusuf telah menekankan mengenai tarannum, iaitu asas-asas tarannum dan juga tarannum bayati. Maka pada permulaan pada hari ini, muqaddimah yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana saya ingin menerangkan maksud tarannum itu sendiri. Tarannum adalah berasal daripada perkataan Arab, iaitu tarannama, yatarannamu, tarannum, yang membawa maksud berdendang ataupun menyanyi. Dr. Ruhi Al-Balbaki, iaitu pakar bahasa Arab, menyatakan bahawa kata akar bagi perkataan tarannum ini ialah rannama yurannimu tarnim, yang membawa maksud intonasi, nyanyian dan juga bacaan yang baik. Tarannum jika ditinjau daripada perspektif ilmu adalah suatu ilmu ataupun kaedah suara yang baik yang dipelbagaikan mengikut proses nada, rentak dan juga irama yang tertentu. Maka pada hari ini, saya cuba akan menerangkan bagaimana untuk kita memahami apa itu nada, apa itu rentak dan juga apa itu irama. Contoh yang pertama ataupun penerangan yang pertama yang ingin saya datangkan adalah nada. Maksud nada adalah tingkatan ataupun tekanan bunyi suara. Contoh yang ingin saya datangkan mengenai nada ataupun tingkatan tekanan suara ini adalah dari perspektif nyanyian nasyid. Contohnya, ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap. Maka di situ kita dapat lihat bagaimana pada awal nyanyian nasyid lagu tersebut, kita menggunakan nada ataupun tekanan bunyi suara yang rendah. Maka selepas ini saya akan datangkan contoh yang lain menunjukkan mengenai nada ataupun tekanan bunyi suara yang tinggi. Contohnya, terbangkitnya aku dari sebuah kematian. Nah, di situ kita dapat lihat bagaimana nada itu, iaitu tingkatan ataupun tekanan bunyi suara yang rendah dan juga yang tinggi. Dari aplikasi pembacaan Al-Quran, contohnya nada suara yang rendah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nada suara yang rendah. Baik, kita tingkatkan lagi kepada tekanan bunyi suara yang lebih tinggi daripada yang rendah. Contohnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Nah, di situ kita dapat lihat perbezaan yang berlaku nada ataupun tingkatan tekanan bunyi suara di antara yang rendah dan juga yang tinggi. Baik, kita berpindah kepada yang dua. Yang kedua yang ingin saya sebutkan adalah rentak. Rentak ini boleh kita definisikan sebagai pergerakan yang menghidupkan bunyi suara ataupun lebih mudah difahami adalah burdah itu sendiri. Rentak itu sendiri, pergerakan suara itu sendiri. Contohnya, dari perspektif ataupun dari aplikasi nyanyian nasyid. Contohnya, sepuhun kayu daunnya rimbun,
Sepohon kayu daunnya rimbun. Maka rentak itulah yang mengindahkan perkataan ataupun kalimah sepohon kayu daunnya rimbun. Maka rentak itu, sepohon kayu daunnya rimbun. Itu rentak. Dari sudut bacaan Al-Quran, kita boleh sebutkan contohnya bacaan Syekh Said Al-Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu adalah rentak. Yang mana kita dengar sahaja rentak tersebut, kita tahu, oh, ini bacaan surah Al-Fatihah daripada Syekh Said Al-Ghamidi. Rentak. Iaitu mengindahkan kalimah-kalimah yang disebutkan tadi. Dan yang ketiga yang ingin saya sebutkan adalah irama ataupun alunan ataupun bentuk bunyi yang dikeluarkan. Contohnya dari perspektif ataupun dari sudut nasyid, contohnya sepohon kayu daunnya rimbun, maka iramanya adalah maka itu adalah irama bagi nyanyian nasyid tersebut. Maka tarannum ini juga dari sudut yang lain boleh diistilahkan sebagai satu ilmu ataupun kaedah seni suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang sangat lunak berdasarkan kepada kaedah tertentu untuk menambahkan keelokan seni bunyi sesuatu bacaan, khususnya bagi bacaan Al-Quran. Baik, sekarang kita akan berpindah kepada slide yang seterusnya, iaitu perbezaan tarannum Hijazi dan juga Misri. Jadi sebelum saya melangkah lebih mendalam, memberi penerangan lebih mendalam mengenai tarannum Hijazi dan juga Misri ini, suka saya menerangkan serba sedikit mengenai sejarah tarannum itu sendiri. Baginda Rasulullah SAW dalam pada mana menerima Al-Quran itu secara berperingkat, bermula daripada tahun 610 Masihi. Maka baginda Rasulullah SAW memerintahkan umatnya membaca Al-Quran dengan suara dan lunak suara yang baik. Maka hasil daripada galakan ini, lahirlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai qari, ataupun lahir generasi-generasi qari daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti Abdullah bin Mas'ud, contohnya Abu Musa Al-Ash'ari dan beberapa sahabat besar yang lain. Maka oleh kerana tarannum itu sesuatu yang bersifat seni pendengaran ataupun simai, maka jumhur qura bersepakat bahawa tidak diketahui secara sanadnya bagaimanakah bacaan berlagu baginda Rasulullah SAW sampai kepada umat Islam yang ada pada hari ini. Maka ketika zaman keagungan Islam dahulu, cabang-cabang Islam ini, cabang-cabang ilmu Islam ini pesat berkembang serta mempunyai berbagai aliran ataupun dikenali sebagai mazhab. Maka seiring dengan itulah juga ilmu tarannum membangun serta mempunyai berbagai-bagai aliran yang popular. Antaranya iaitu tarannum Hijazi dan juga tarannum Misri. Baik, sebelum kita lebih menfokuskan mengenai perbezaan tarannum Hijazi dan juga Misri ini, maka saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan tarannum Hijazi. Kenapa dinamakan tarannum Hijazi dan kenapa diberikan nama tarannum Misri? Maka tarannum Hijazi ini ialah satu seni suara yang mana tarannum Hijazi ini adalah lagu-lagu, seni-seni lagu Al-Quran yang dipopularkan oleh qari-qari daripada kawasan sekitar Mekah dan juga Madinah. Manakala tarannum Misri ini ialah seni lagu Al-Quran yang dipopularkan oleh qari-qari daripada Mesir dan kawasan-kawasan sekitarnya. Maka sama-sama kita lihat bagaimana perbandingan antara tarannum ataupun gaya bacaan aliran Hijazi dan juga aliran Misri ini. Hijazi ini adalah seni bacaan Al-Quran daripada qari Mekah dan Madinah
yang mana aliran Hijazi ini memang dipopularkan. Seni bacaan, seni lagunya, seni nadanya, seni rentaknya itu adalah daripada qari-qari daripada Mekah dan juga Madinah. Aliran ini dikaitkan dengan persekitaran, dengan tempat dan suasana di Mekah dan Madinah. Antara ciri geografi di kawasan ini ialah kawasannya yang berpadang pasir, berbentuk muka buminya yang berbukit bukau, dan kebiasaannya suhu di kawasan negara Hijaz ini ataupun Hijazi ini ialah tinggi hingga pada masa satu tahap boleh mencapai 40 darjah Celsius. Maka disebabkan itulah dikategorikan, namakan Hijazi ini bertepatan dengan tempat, persekitaran, suasana dan geografi tempat tersebut. Maka kalau kita lihat, irama aliran Hijaz ini adalah lincah dan juga nada suara tinggi kehangatan. Contoh yang boleh saya datangkan antara tarannum Hijazi ini adalah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka nada ataupun irama aliran Hijaz ini adalah lincah dan juga nadanya itu suara yang tinggi kehangatan, seolah-olah memberi suatu peringatan dalam bentuk bacaan Al-Quran Hijazi. Baik, seterusnya kita berpindah kepada aliran tarannum Misri. Aliran tarannum Misri ini dikaitkan juga seperti aliran Hijazi, dikaitkan dengan suasana yang lebih tenang dan damai. Kerana apa? Misri itu disinonimkan dengan nama negara Mesir, yang mana negara Mesir terdapat satu lembah Sungai Nil, yang mana Sungai Nil itu tempatnya subur, menghijau dengan tanam-tanaman dan bersuhu sederhana berbanding dengan suasana suhu di Mekah dan juga Madinah. Justru itu kita dapat lihat irama dan rentak yang dihasilkan lebih lembut dan lenggok suara yang sederhana. Contoh tarannum aliran Misri ini yang mana boleh dikategorikan sebagai nahwan, bayati dan sebagainya. Yang boleh saya datangkan contoh tarannumnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka berbeza dengan aliran Hijazi dan juga aliran Misri. Maka aliran Hijazi ini lebih kepada nada suara yang tinggi dan juga lincah. Aliran suara Misri ini adalah lebih lenggok, suara yang sederhana dan mendayu-dayu, sesuai dengan ketenangan di Mesir yang mana adanya Sungai Nil yang kelilingnya itu subur dengan tanam-tanaman. Seterusnya adalah tabaqat suara dan lahnul Arab. Jadi sebelum saya mendalami penjelasan saya mengenai tabaqat suara dan lahnul Arab, kita perlu tahu bahawa tabaqat suara ini adalah perkara yang menceritakan mengenai kedudukan ataupun peringkat suara. Suara merupakan salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai alat komunikasi sesama manusia. Ia boleh didefinisikan sebagai satu getaran bunyi yang diproses oleh udara dan paru-paru melalui selaput suara ke rongga-rongga mulut ataupun hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. Seni suara juga dipelajari akan mendatangkan banyak manfaat, lebih-lebih lagi dalam memperdengarkan bacaan Al-Quran. Dalam hal ini, Islam menggalakkan umatnya untuk membaca ayat suci Al-Quran dengan suara yang lunak, sehingga dapat memberi kesan kepada hati si pembaca mahupun orang yang mendengarkannya. Kaedah ini juga dikenali sebagai memperelokkan suara ataupun tahsin as-saut. Maka ini sejajar
dengan hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Imam An-Nasa'i dalam sunannya bab menghiasi bacaan Al-Quran dengan kelunakan suara. Maksudnya daripada Al-Barra berkata bahawasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, hiasilah bacaan Al-Quran dengan kelunakan suaramu. Maka apabila suatu seni itu membawa manfaat kepada manusia, khususnya suara itu, dengan mempraktikkan suara itu dengan membaca Al-Quran, maka memperindah,kannya dan menghiasinya itu dengan melunakkan bacaan dan mengelakkan daripada sebarang kesalahan tajwid dibenarkan oleh Islam. Kita lihat kepada konsep dan pengertian tabaqat suara. Tabaqat suara ini adalah tingkatan suara atau dalam bahasa Arabnya itu dikenali sebagai tabaqat. Adalah merupakan salah satu seni dalam bidang tarannum Al-Quran. Kebiasaannya tingkatan suara ini digunakan dalam 4 paras seperti yang dinyatakan dalam slide yang saya datangkan ini. Baik, yang pertama, paras tingkatan suara itu yang pertama adalah qarar. Qarar ini berfungsi di dada. Di dada, maknanya getaran ataupun paras tingkatan suara yang keluar daripada seseorang itu adalah daripada dada. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu adalah suara qarar. Maka tidak sesuai membaca Al-Quran, sepanjang membaca Al-Quran itu menggunakan suara qarar. Maka tingkatan ataupun tabaqat suara yang pertama itu adalah dengan menggunakan dada. Kemudian kita pergi kepada nawa. Nawa ini adalah suara yang berfungsi pada tekak. Pada tekak, iaitu seperti mana kita bercakap seharian. Nah, ini adalah suara kita, iaitu suara peringkat nawa. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Maka itu adalah suara daripada nawa. Itu suara daripada tekak. Suara asal, suara biasa kita bercakap. Maka itu adalah peringkat tingkatan nawa. Baik, untuk tingkatan suara ataupun tabaqat suara yang ketiga iaitu jawab. Jawab ini membawa maksud itu suara yang berfungsi di rongga hidung. Suara yang berfungsi di rongga hidung. Contohnya, Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana. Itu adalah jawab. Iaitu suara yang mana kita rasa getarannya itu di rongga hidung. Dan tingkatan suara yang keempat adalah jawabul jawab. Iaitu suara yang berfungsi di rongga otak. Contohnya, Alladzina yaquluna Rabbana maka suara itu kita dapat rasa bagaimana suara itu getarannya itu daripada rongga otak, iaitu tingkatan suara yang paling tinggi, iaitu jawabul jawab. Maka kita dapat tahu dah di sini tabaqat suara yang digunakan dalam seni dalam bidang Al-Quran ini, dan tarannum Al-Quran ini ada 4, iaitu pertama qarar, iaitu berfungsi di dada. Yang kedua, suara yang berfungsi pada tekak, nawa. Dan yang ketiga, jawab, itu suara yang berfungsi di rongga hidung. Dan yang keempat adalah suara jawabul jawab, iaitu berfungsi di rongga otak. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada lahnul Arab, iaitu lahnul Arab dari segi sudut pengertian dan ciri-ciri. Sabda baginda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha wa iyyakum wa luhunil ahlil fisq wa ahlil kitabain. Maksudnya apa? Bacalah Al-Quran itu dengan irama Arab dan suara berlahjah Arab. Jangan sesekali kamu melagukan Al-Quran dengan gaya ahli fasik dan ahli gereja.
Allah Subhanahu wa taala menyuruh umatnya melagukan bacaan Al-Quran itu berpandukan irama dan suara yang berlahjah Arab. Kerana Al-Quran itu berbahasa Arab yang sememangnya memerlukan budaya Arab. Maka lahnul Arab ini bererti baca Al-Quran dalam logat bahasa Arab. Tak boleh kita baca Al-Quran dengan logat bahasa Johor. Contohnya, logat bahasa Johor, saya orang Johor, maka kita guna contohnya tak boleh. Orang Kedah menggunakan bahasa logat Kedah, contohnya ayak dan sebagainya. Orang Kelantan kalau kata menggunakan logat Kelantan tak boleh, abe dan sebagainya tak boleh. Maka hendaklah siapa pun kita hendaklah membaca Al-Quran itu dalam lahjah Arab. Itu suara dan gaya bunyi dalam cara berbudaya Arab. Sebab tu kita perlu untuk bertalaqi bersama para masyayikh dalam pada mana membetulkan bacaan Al-Quran itu. Supaya mana sifat-sifat huruf yang kita sebutkan ataupun makhraj huruf yang kita sebutkan, contohnya huruf tha dengan huruf sa, huruf tha dengan huruf sin, contohnya ada perbezaan bagaimana huruf tha itu disebut di bawah gigi, huruf sin itu disebut di belakang gigi. Dan contohnya, ada perbezaan dari segi sudut huruf zai dengan huruf zal. Maka, bila mana kita bertalaqi, membaca Al-Quran bertalaqi, menggunakan dalam lahjah Arab, dengan para masyayikh, maka kita akan melahirkan satu pembacaan Al-Quran yang sangat baik. Maka di sini, suka saya ingin sebutkan, ciri-ciri yang ada dalam lahnul Arab ini adalah kemanisan dan kebasahan suara. Iaitu dari segi sudut gema suara yang meninggi ke arah khayshum. Contohnya, yang boleh saya sebutkan daripada Syekh Mishari contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maka dari segi sudut kelembutan, bunyi, berbudaya Arab itu, pergerakan suara dan burdah itu, ada lahjah ataupun ke arah kearaban. Walaupun kita ini bukan orang Arab, tetapi kita mampu untuk membaca Al-Quran, iaitu mengikut gaya lahnul Arab ataupun gaya logat orang Arab, seperti mana sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan lahjah ataupun lahnul Arab. Alhamdulillah, sekarang ini kita akan masuk mengenai Tarannum Bayati, sejarah, sifat dan peranan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, itu adalah contoh bagi Tarannum Bayati. Baik, kita lihat dari segi sudut pengertian. Tarannum Bayati ini menurut bahasa rumah ataupun kediaman. Bayati itu sendiri dalam bahasa Arab
Dari segi sudut bahasa, membawa maksud rumah ataupun kediaman. Manakala menurut istilah, iaitu satu jenis alunan tarannum yang diasaskan di Hijaz tetapi dipopularkan oleh qari-qari Mesir. Mula diperkenalkan tarannum bayati ini di Nusantara pada tahun 1940. Persembahan tarannum ini tidak sempurna sekiranya tidak dimulakan dan diakhiri dengan tarannum bayati. Tarannum bayati ini fungsinya adalah bagaimana permulaan bagi setiap tingkatan tarannum itu dimulakan dengan bayati dan diakhiri juga dengan bayati. Maka untuk yang seterusnya kita akan lihat bagaimana sifat tarannum bayati. Sifat tarannum bayati ini alunan nadanya, alunan rentaknya itu adalah kelembutan di samping ketegasan. Kalau kita lihat, ianya tarannum ini sesuai dengan tabakat suara yang agak sederhana. Ia tidak perlu memerlukan kepada tabakat suara yang tinggi. Cukup sekadar sederhana. Contohnya dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nampak? Dah tabakat suara yang sederhana. Cukup sekadar sederhana tapi tidak perlu yang tinggi. Contohnya lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka dalam unsur sifat tarannum bayati ini mempunyai keharmonian dan ketenangan. Dan juga tarannum ini adalah diaplikasikan pada pembukaan bagi seni tarannum dan juga menjadi sebagai tarannum penutup bagi aliran-aliran ataupun carta-carta ataupun tingkatan tarannum itu sendiri. Kalau kita lihat juga peranan bagi tarannum bayati ini, ianya menjadi tarannum pembukaan dan penutup, menjadi pengukur tarannum selepasnya. Maknanya apa? Iaitu permulaan tarannum bayati ini menjadi pengukur, iaitu kepada tarannum ataupun jenis tingkatan suara yang akan diaplikasikan selepas tarannum bayati. Dan juga yang ketiga, peranan tarannum bayati ini adalah membawa kepada kefasihan dan kalimah-kalimah Al-Quran. Contoh yang lain bagi tarannum bayati iaitu contohnya seperti Syekh Mahir Al-Mu'aqli. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Nah, dia tarannum itu agak membawa kepada pembukaan dan juga membawa keharmonian dalam seni sudut tarannum. Maka dikonklusikan daripada tarannum bayati ini kita akan dapat lihat bahawa tarannum bayati ini fungsinya itu adalah pembuka dan juga membawa kepada penutup dalam seni tarannum, dan sifatnya itu tidak memerlukan kepada suara yang tinggi. Dan yang akhir sekali dalam mengkonklusikan tarannum bayati ini, ianya adalah membawa kefasihan dan melafazkan huruf-huruf kalimah dalam Al-Quran. Alhamdulillah, selesai sudah kita bagi penerangan tarannum bagi subjek PIMK. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf, Army bin Muhammad Yusuf, dan hari ini insya-Allah di sini saya sertakan sekali iaitu peta Aiting dalam apa segala yang saya terangkan tadi. Kita boleh lihat dalam peta Aiting iaitu kerja khusus PIMK 2112M Tahsin Tilawah Al-Quran, yang mana dalam pembentangan ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu perbezaan tarannum Hijazi dan Misri, yang kedua tabakat suara, yang ketiga lahnul Arab, dan yang keempat mengenai tarannum bayati. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini akan membawa manfaat kepada kita yang mendengar. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.